Bayangkan kalau kamu tinggal di dalam sebuah bilik hotel, kamu sangka kamu seorang je di dalam bilik tu, kamu buat apa je yang kamu mahu, tidur, makan, mandi. Tapi sebenarnya pada masa yang sama, tanpa kamu perasan ada mata yang memerhati dari lubang rahsia di atas siling. Sedang memerhati, merenung dan mengamati setiap pergerakan. Itulah penghuni-penghuni motel di dalam kisah ini lalui. Ini adalah kisah tentang seorang lelaki yang sanggup membeli sebuah motel hanya semata-mata mahu mengintip kegiatan para penghuni motel. Dalam bahasa kasar ataupun bahasa pasar kita gelar sebagai kaki skodeng. Bukan sahaja mengskodeng orang di dalam bilik motel untuk memuaskan nafsu dia juga mencatatkan secara terperinci semua yang dia lihat di sebuah jurnal yang kemudian dijadikan sebuah buku dan juga dokumentari. Ini adalah sebuah kisah rahsia seorang pemilik motel yang disembunyikan untuk bertahun-tahun lamanya. Ini adalah satu kisah yang agak ganjil, pelik, menjijikkan dan menakutkan pada masa yang sama. Hai guys, selamat kembali ke Kubigo. Anda bersama saya Ekram. Menarik hari ini adalah kisah tentang Motel Skodeng, Manor House Motel. Ada satu kisah berlaku sekitar tahun 1966 sehingga tahun 1995 di mana seorang lelaki dikenali sebagai Gerard Foos membeli sebuah motel yang terletak di Colorado, Amerika. Dia membeli motel ini hanya untuk memuaskan nafsu dia. Nafsu macam mana Anda tanya? Nafsu dia untuk mengintip. Dia akan mengintip penghuni-penghuni motel. Dari pasangan suami isteri, wanita-wanita cantik, lelaki yang berseorangan, makcik dan pakcik tua, keluarga dan sesiapa sahaja yang keluar masuk dari motel dia ni. Persoalan seterusnya, macam mana pula dia mengintip penghuni-penghuni motel? Kalau era kita sekarang ni ada banyak alat untuk mengintip macam kamera CCTV, lampu bilik dengan kamera, charger dengan kamera dan sebagainya. Tapi teknologi ni belum lagi wujud pada zaman dulu. Ialah masa itu pun tahun 1960-an. Dengan itu dia mengintip para penghuni motel secara live melalui lubang siling yang ada di setiap bilik motel. Di atas bilik-bilik motel ada ruangan loteng. Di atas siling pula ada lubang penghawa dingin palsu. Kalau dia berada di atas loteng melihat ke bawah melalui lubang palsu tu, dia akan dapat melihat setiap gerak-geri orang di dalam bilik tanpa orang dalam bilik tu perasan ada mata yang sebenarnya sedang memerhatikan mereka. Tidak kiralah kalau diorang tengah melakukan hubungan intim kah, tengah tidur kah, tengah makan, tukar baju dan sebagainya. Itulah kegiatan Gerard Foos selama 29 tahun. Untuk masuk ke dalam loteng perlu melalui satu pintu yang khas yang hanya Gerard, isterinya dan seorang lagi rakan niaga mereka yang boleh masuk ke sana. Kalau bergerak di atas siling, mereka perlu berhati-hati supaya tapak kaki dia tidak boleh didengari oleh penghuni bilik motel di bawah. Dan inilah kegiatan Gerard dari tahun 1966 sehingga tahun 1995. Si penulis buku Getelis. Kegiatan Gerard ni tiada siapa yang tahu kecuali orang-orang tertentu. Dia aktif dengan kegiatannya mengintip sehinggalah motel tersebut ditutup pada tahun 1995. Membawa kita ke persoalan seterusnya. Kalau Gerard selama ni menyembunyikan perkara ni, kenapa sekarang semua orang tahu kisah dia? Semua kisah ni dibongkarkan sendiri oleh dia dan seorang penulis buku terkenal dikenali sebagai Getelis. Gerard menghubungi Ge sebab berminat untuk kisah dia ni diceritakan di dalam sebuah buku. Bagi Gerard, kisah pengintipan dia ni adalah satu kajian. Dan hasil dari kajian dia ni kononnya penting untuk orang tahu. Kononnya kajian tetapi sebenarnya mengintip. Getelis tertarik dan kagum dengan aktiviti Gerard ni. Macam yang saya cakap tadi, bukan sahaja dia menceritakan pengalamannya mengintip tetamu hotel secara live, tetapi dia juga mendokumentasikan semua apa yang dia lihat di dalam sebuah buku jurnal. Dari buku yang ditulis oleh G ini, ia kemudian dijadikan sebuah dokumentari yang boleh ditonton di Netflix. Menurut Gerard lagi, dia bukanlah seorang pervert ataupun gatal. Dia mengintip semata-mata untuk membuat kajian dan motel yang dibina itu kononnya adalah makmal penyelidikan dia, di mana dia banyak menghabiskan masa setiap malam untuk mengintip sehinggalah ke waktu subuh. Kes pembunuhan di bilik nombor 10. Berbalik kepada buku catatan Gerard tadi, kesemua apa yang dia lihat di dalam bilik motel ada dicatatkan dengan terperinci dari hubungan intim,
pergaduhan, perbualan mereka dan sebagainya. Tapi di antara semua, benda yang paling teruk pernah dia saksikan ialah pembunuhan di dalam bilik nombor 10. Menurut Gerard, ini adalah satu insiden yang menghantui dia dan membuatkan dia menyesal sehingga hari ini. Gerard berkongsi satu kisah yang berlaku pada satu malam. Ada satu pasangan yang bermalam di bilik motel di mana lelaki tersebut adalah seorang pengedar dadah. Lelaki itu kemudian menyimpan dadah di dalam bilik mereka, bilik nombor 10. Gerard ni, dia jenis yang benci dengan dadah. Apatah lagi dadah yang disimpan di dalam motel milik dia. Dengan itu, dia memutuskan bila pasangan tu keluar dari dalam bilik, Gerard akan masuk ke bilik mereka. Dia akan mencari dan membuang dadah yang disembunyikan tu ke dalam makuk tandas. Minit berganti jam. Pasangan tadi balik ke bilik motel dan menyedari dadah yang disembunyikan tadi hilang. Lelaki itu kemudian marah dan menuduh teman wanita dia yang menyembunyikan dadah tadi. Dan berlakulah pertengkaran di antara mereka. Dari pertengkaran menjadi pergelutan. Lelaki tadi mencekik teman wanita dia sehingga teman wanita dia tadi tidak sedarkan diri sebelum dia keluar berlalu pergi dari bilik. Semasa semua ini terjadi, Gerard pada waktu itu sedang memerhati dari atas siling. Masa ni Gerard masih lagi kusyuk memerhati semua benda yang jadi. Tapi dia hanya duduk diam dan tercegat di situ. Dalam fikiran Gerard, dia yakin yang perempuan tersebut masih lagi hidup. Terkejut dengan apa yang dia lihat, dia terus turun dari siling dan menyambung semula kerjanya yang lain. Tapi sangkaan Gerard ni salah. Bila pada keesokan harinya, pembersih bilik motel melaporkan yang wanita tersebut tidak sedarkan diri. Pihak polis dipanggil dan mereka mengesahkan yang wanita tersebut telah meninggal dunia. Dan insiden inilah yang membuatkan Gerard semakin takut kalau suatu hari nanti terjadi lagi kes melibatkan polis. Kegiatannya ini mungkin terbongkar dan dia akan dikenakan hukuman. Hasil kerjasama di antara Gerard dan G ni membuatkan mereka berjaya menerbitkan sebuah buku dengan tajuk G Telis, The Voyeurs Motel. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016, tapi apa yang mereka sangkakan satu kejayaan, rupa-rupanya satu kegagalan. Bila Gerard sebenarnya banyak menipu di dalam memberikan maklumat kepada G untuk G menulis buku tersebut. Contohnya, sekitar tahun 2013, G Telis melawat ke daerah Denver untuk mendapatkan maklumat tentang pembunuhan yang terjadi di Manor House Motel seperti yang diceritakan oleh Gerard Foos. Dan dia ke sana untuk mengesahkan kalau apa yang diceritakan Gerard sahih. Tapi G tidak menemui sebarang laporan pembunuhan yang pernah terjadi pun di Manor House Motel pada waktu itu. Ini membuatkan G mula meragui sumber cerita dari Gerard disebabkan fakta yang bercanggah. Adakah apa yang diceritakan oleh Gerard selama ini benar ataupun rekaan sahaja? Gerard menceritakan kepada G yang dia sudah menjual motel itu kepada sebuah keluarga Korea pada tahun 1997 dan sudah tidak memilikinya lagi. Bila dia jual motel tu, dia pastikan semua lubang siling ditutup supaya kegiatannya tidak akan terbongkar. Apa yang diceritakan ni bercanggah dengan apa yang dilaporkan oleh Washington Post. Washington Post ada menerbitkan sebuah artikel di mana mereka membuktikan yang sebenarnya Gerard tidak lagi memiliki hotel tu sejak tahun 1980-an lagi, di mana dia sebenarnya telah menjual kepada pemilik baru yang bernama Earl Bellet. Macam mana pula dia boleh mengaku mengintip sehingga tahun 1997 padahal dia telah menjual hotel tersebut pada tahun 1980-an? Benda-benda yang macam ni membuatkan ramai mempersoalkan kredibiliti G sebagai seorang wartawan. G terkilan dan serta-merta menolak kualiti penulisan bukunya. Walaupun begitu, G tekad mencari jawapan. Dia menjejaki Earl Bellet, pemilik baru motel tu. Akhirnya Earl mengaku walaupun motel tu sudah dijual kepada dia pada tahun 1980-an, tetapi dia masih membiarkan Gerard meneruskan kegiatan mengintip di motel tu sehinggalah tahun lewat 1980-an, walaupun Gerard tidak lagi memiliki motel tersebut pada waktu itu. Kisah si pengintip berakhir ironi. Untuk Gerard pula, bila aktiviti Gerard ni dibongkarkan, dia dan isterinya menerima pelbagai ugutan bunuh, sehingga tahap mereka terpaksa menghubungi pihak berkuasa untuk melaporkan ugutan-ugutan ni. Bila ramai yang tertarik dengan kisah ni, ramai juga yang mengkritik dan mengecam Gerard kerana melakukan kegiatan terkutuk.
selain menyembunyikan hal ini selama berpuluh-puluh tahun, termasuklah kes pembunuhan yang terjadi di dalam motel. Dalam dokumentari yang disiarkan di Netflix, Gerard Voss membuat kenyataan yang dia menyesal mendedahkan cerita ni kepada orang ramai, sebab situasi ini yang membuatkan dia berasa takut. Dia tidak selesa dan tidak selamat. Apa tidaknya dia dikritik dan dikecam. Tetapi pada masa yang sama, menurut Gerard, dia berasa lega kerana akhirnya dia telah berjaya meluahkan apa yang selama ni disembunyikan. Kisah Gerard ni berakhir ironi. Bila dulu dia yang memerhatikan orang, sekarang orang ramai yang sedang memerhatikan dia. Itulah kisah tentang si pengintip Gerard Voss dan Manor House Motel. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik menarik kita pada hari ini. Sebuah kisah tentang seorang pengintip ataupun seorang kaki skodeng yang sanggup untuk membeli motel untuk memuaskan nafsu jijik dia. Disebabkan dia tahu apa yang dia buat ni satu jenayah, dia menyembunyikan benda ni untuk bertahun-tahun lamanya. Itu sahaja topik menarik kita pada hari ini. Akan lebih banyak lagi topik-topik menarik seperti ini dimuat naik pada masa hadapan. Jangan lupa sertai giveaway kami untuk gowes-gowes bertuah di luar sana. Caranya mudah. Semak link di description di bawah, isi Google Form, jawab beberapa soalan daripada kami dan kami akan memilih secara rawak sesiapa yang bertuah untuk memenangi t-shirt Gubi-Gubi Go. Apapun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi-Gubi Go, menarik setiap hari. Space is open to us now. Our eagerness to share its meaning is not governed by the ethics of others. We go into space because whatever mankind must undertake between them must go to space. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project